Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2023 di peringkat dasar di Dewan Yang Mulia ini dan menyentuh aspek-aspek berkaitan MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Saya amat mengalu-alukan keprihatinan yang berhormat dan semua pandangan serta cadangan yang telah dikemukakan akan dipertimbangkan untuk disepadukan dalam pelaksanaan dasar-dasar nasional agar ekonomi negara kekal kompetitif dan progresif selari dengan aspirasi kerajaan. Yang berhormat Larut meminta supaya strategi kemasukan pelaburan langsung asing atau dengan izin FDI dikaji semula agar dapat menarik pelaburan berkualiti yang dapat membantu rakyat. Strategi dan tawaran Malaysia hendaklah lebih baik dari negara-negara lain bagi mencapai hasrat ini. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MIDA sentiasa komited untuk memastikan Malaysia terus kekal sebagai destinasi pelaburan terpilih di rantau ini bagi pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik. Fokus ini adalah selari dengan matlamat dasar pelaburan baharu negara berteraskan pelaburan nasional ataupun National Investment Aspiration yang melibatkan 5 teras utama iaitu meningkatkan kompleksiti ekonomi, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, memperluaskan rangkaian domestik, membangunkan kluster baharu dan sedia ada, serta mempertingkatkan keterangkuman dalam mensasarkan pelaburan berkualiti tinggi, berintensifkan modal dan teknologi. Dalam pelaburan baru ini juga memberi tumpuan kepada keterangkuman dan kemampanan yang selari dengan matlamat alam sekitar, sosial dan tadbir urus dengan izin ESG. Pelaburan baru berteraskan ESG ini akan mendorong pertumbuhan dalam sektor yang canggih dari segi teknologi serta menjadikan syarikat lebih kompetitif dan berdaya saing di pasaran antarabangsa bagi memastikan produk yang dieksport patuh ESG. Dari segi industri yang disasarkan pula, penekanan akan diberikan kepada pelaburan bagi sektor bidang perbaharuan baru atau dengan izin New Growth Areas. Ini termasuklah kenderaan elektrik, kilang pintar menggunakan teknologi 5G, ekonomi digital, teknologi hijau, pertanian pintar dan juga ekosistem rantaian bekalan. Berdasarkan situasi semasa ini dan kelebihan serta keunikan Malaysia dalam menarik pelaburan berkualiti, kerajaan perlu memanfaatkan peluang-peluang yang wujud bagi meningkatkan ekonomi negara. Jadi melangkah ke hadapan, kerajaan melalui MITI dan agensi akan terus meningkatkan usaha bagi menarik pelaburan berkualiti tinggi ke dalam negara sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi. Pencapaian signifikan ini adalah hasil usaha kolektif oleh semua pihak berkepentingan dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi, kestabilan sosial, pembangunan bakat, ekonomi yang mampan, keterangkuman termasuklah kemajuan ekonomi digital negara. Usaha ini adalah selaras dengan kerangka Malaysia yang mendorong pembangunan keupayaan yang lestari serta pembinaan teknologi dan daya cipta melalui jalinan kerjasama luar dalam sektor berpotensi dan berkepentingan strategik ke arah memacu ekonomi yang berasaskan kesejahteraan terangkum. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Paul Dickson dan juga Yang Berhormat Tenggara telah membangkitkan mengenai perancangan strategik kementerian untuk memperkasakan taman-taman industri yang sedia ada. MITI telah menerima peruntukan perbelanjaan pembangunan daripada Kementerian Ekonomi sebanyak RM10 juta bagi tahun 2023 untuk program menaik taraf infrastruktur asas kawasan perindustrian sedia ada. Menaikkan infrastruktur di kawasan perindustrian adalah penting untuk penyelenggaraan kemudahan-kemudahan sedia ada bagi menarik pelabur dan meningkatkan daya saing negara. MIDA telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program menaik taraf infrastruktur asas kawasan perindustrian berintegrasi sedia ada bermula daripada rancangan Malaysia ke-9 hinggalah rancangan Malaysia ke-12. Untuk tahun 2021 dan 2022, kerajaan menjadikan peruntukan bagi program menaik taraf infrastruktur asas kawasan perindustrian berintegrasi sedia ada berjumlah lebih kurang 81 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12. Ini termasuk kumpulan wang amanah COVID-19. Jadi bagi kita nak memastikan infrastruktur di kawasan perindustrian sentiasa dalam keadaan baik dan terurus, kita kena buat lagi penambahbaikan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Pasu. Ada lagi cara-cara yang lain dari segi infrastruktur yang lain dan kita melalui park manager ataupun unit penyelarasan perindustrian di bawah PBT
bagi mengurus, menyelenggara serta mengadaptasikan elemen industry forward. Ini seperti cloud computing, remote monitoring dan predictive maintenance juga penting. Dan MITI dan MIDA ini luar daripada 10 juta ringgit tadi telah membelanjakan setakat ini sepenuhnya peruntukan yang diberikan kepada kita ialah 19 juta ringgit secara grant padanan ataupun dengan izin matching grant bagi melaksanakan program high speed broadband industry forward yang bertujuan untuk menaik taraf infrastruktur internet connectivity dengan kelajuan 1 GB per second di 37 kawasan perindustrian. Kita akan nubuhkan satu unit khas ataupun telah baru saja menubuhkan satu unit khas, Industrial Estate Unit kita panggil, di bawah MIDA yang bekerjasama dengan semua pemilik taman perindustrian bagi memantau dan membangunkan taman perindustrian ini supaya dalam jangka masa sederhana panjang kita dapat terus memperkukuhkan taman-taman perindustrian kita, kedua-dua swasta dan juga kerajaan. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat, Puncak Borneo pun ada membangkitkan mengenai iklim pelaburan dan persekitaran perniagaan yang perlu diseragamkan untuk mempercepatkan kelulusan projek pelaburan berpotensi tinggi. Jadi Jemaah Menteri telah bersetuju pada bulan Mei 2019 telah bersetuju untuk memperkasakan jawatan kuasa nasional mengenai pelaburan atau National Committee of Investment sebagai jawatan kuasa yang meluluskan lesen penghilang dan atau insentif di mana MITI dan MOF sebagai pengurusi bersama. Jadi NCI yang diperkasakan telah berjaya mengurangkan karenah birokrasi selain turut mengatasi isu kekeliruan yang dihadapi oleh pelabur baru dan sedia ada di samping mempercepatkan proses penilaian dan membuat keputusan. Sejajar dengan keputusan juga pada Kabinet pada Mei ini, MIDA telah diperkasakan sebagai sebuah agensi promosi pelaburan utama di Malaysia yang bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan lain-lain investment promotion agencies di peringkat persekutuan, wilayah koridor ekonomi serta negeri-negeri dalam menarik dan mempercepatkan jugalah proses realisasi pelaburan ini. Dalam merancangkan agenda ini berkaitan pelaburan sekaligus memastikan tabik urus pelaburan negara diperkasakan, terdapat keperluan bagi penubuhan Majlis Pelaburan Negara. Sebelum ini kita tidak ada Majlis Pelaburan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan kita mengharapkan penubuhan MPN ini adalah penting memandangkan ia amat bertepatan dalam usaha untuk merencanakan agenda pelaburan mengikut kepentingan negara, terutamanya berkaitan dengan pelaburan strategik dengan komitmen di peringkat tertinggi negara. InsyaAllah mesyuarat pertama ini akan diadakan dalam masa terdekat. Kerajaan pusat dan kerajaan negeri mestilah sentiasa bekerjasama untuk mempromosikan semua negeri sebagai destinasi pelaburan. Strategi promosi pembangunan pelaburan yang dilaksanakan oleh MIDA ini adalah berdasarkan kepada kekuatan dan kesesuaian ekosistem sesebuah negeri dan pelaburan ke dalam setiap daerah adalah mengikut kekuatan ekonomi daerah masing-masing. Tetapi isu tanah yang seperti disebut itu adalah amat penting kita perlu perhalusi. Namun harus dinyatakan bahawa pelabur ini adalah tertakluk juga kepada keputusan pelabur itu sendirilah. Jadi yang Tuan Yang Dipertua, saya telah menjawab semua soalan yang telah dibangkitkan dalam perbahasan dan saya tidak ada jawapan bertulis yang saya perlu jawab. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua. Sekian. Terima kasih.